Okey, adakah anda dapat melihat muka saya semula? Tadi rupanya ada sedikit gangguan teknikal yang saya tak perasan. Okey ke? Setakat ni nampak muka saya? Minta ampun, minta maaf. Biasalah kalau kita buat benda live, dia tak nampak. So jadinya nasib baik technical team saya yang perasan yang muka saya tak keluar. Sekarang ni awak nampak ke muka saya? Okay, alright. So, apa yang saya tengah borak-borak tadi saya pun dah lupa dah lost. Sebab tiba-tiba tak dapat tengok muka saya kan. Tadi rasanya saya sedang bercerita tentang program semalam. Program semalam adalah program mobile fotografi teknik yang diajar oleh tim Ratu Manik sendiri. Okay, lepas tu coming pada 24 hari bulan adalah program di mana bengkel from trash to cash, itu anjuran Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan. So dia terbuka hanya untuk wanita yang di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. So saya tengah agak sibuk lah. Okay, dah nampak. Alright, cun. Sorry tadi rupanya ada yang chat beritahu kat saya tapi saya tak perasan sebab yelah benda saya run saja, saya nampak di sini saja. So okay, untuk 24 hari bulan tu peserta telah dah selected. So alhamdulillah kita dapat penyertaan yang sangat ramai tapi yang terpilih hanya 50 sahaja. Okay, alright, kita share balik kita punya live yang ini. Yang live tadi tu terpaksa kesilapan teknikal. Biasalah kalau kita buat live saya pun tak perasan. So saya minta ampun, minta maaf di atas kesilapan tadi. Alright. So pada 30 dan 31 hujung bulan ni saya ada dengan tim NGO iaitu WENA dan AWE. Kita ada satu program khas untuk wanita. Wanita sahaja. Taklah, siapa-siapa yang nak join kita punya program boleh, nanti saya akan share link di Ratu Manik Marlina, nanti saya akan share di sana. Okay, alright. So tanpa membuang masa sebab tadi kesilapan kesilapan teknikal, biasalah siapa yang tak perasan. Saya tak perasan dan nasib baik saya punya team bagi tahu. Tu sebabnya dalam satu benda yang kita buat, janganlah kita buat seorang-seorang. Kita tak mampu. Kita rasa kita boleh buat seorang-seorang tapi tidak. Ada kalanya kita perlu kerja berpasukan supaya ia lebih orang kata lebih cantik, lebih cun, lebih smooth. Okay? Alright. So saya nak membawa hari ini iaitu saya nak bawa Puan Ida. Alright, jom kita tengok siapakah panelis kita pada minggu ini. Kita akan buat patchwork coaster ataupun lapik cawan tu. Hasil kejadian belum ada lagi tapi saya akan tunjuk selepas live tu nanti. Sebab apa, biasalah kalau live ni kita tak boleh nak siap semua. Sebelum kita membawa Kak Ida masuk, saya nak tunjuk minggu lepas kereta saya. Tada! Cantik tak? Cumanya tayar dia saya tak dapat buat sebab balancing alignment sengit, tayar sengit. Sat lagi macam mana kereta Cinderella ni nak jalan? Okey tak? Hasil saya. Minggu lepas kita buat pengantin PKP iaitu Sirih Junjung kereta Cinderella. Okey, minggu ni kita ada patchwork. Kita akan buat patchwork untuk upcoming Raya Haji. Walaupun Raya Haji kita tak boleh nak pergi mana-mana tapi tetap nak cantik-cantik. Alright, kita tampilkan Kak Ida kita. Alright, di manakah Kak Ida kita? Alright, tu dia dah bersedia di sana. Alright. Assalamualaikum. Apa khabar Kak Ida? Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, apa khabar? Cikgu baik, alhamdulillah. Apa dia? Boleh dengar? Very clear? Boleh. Boleh. Saya boleh dengar. Okey. Semalam Kak Ida masuk kelas apa tu? Fotografi ya? Ya. Memang very interesting. Very interesting class. Selama ni pakai pandai guna phone saja.
main ambil gambar aje, tapi sejak tahu teknik ni pantang ada subjek, memang nak ambil gambar aje. So thank you Kan? to cikgu and coach lah. Dengan gunting biasa ni pun boleh jadi gambar jadi cantik kan? Sure, betul. Oh. Sekarang baru boleh nampak teacher. Itulah adanya. Saya pun tak perasan. Tadi tak nampak suara-suara saja. Bila tak dapat tengok gambar, you all rindu lah tu kan. Okey Kak Ida. Minggu ni kita akan buat patchwork. Ini adalah paling senang sekali kita nak buat patchwork. So patchwork ni kita akan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah, betul? Betul. Kita pakai perca sahaja. Okey. Kain perca, nampak tak? Kain perca yang boleh dibuat duit. Okey, ni di antara perca yang boleh dilakukan. Okey, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk kita punya session hari ni Kak Ida? Okey, hari ni kita perlukan 6 keping perca. Okey. 6 keping ya. Okey, alright. Okey. Ini ukuran dia. Okey, untuk kain kita perlukan 5/34 kali 5/34 inci, 6 keping. Okey, 6 keping. Okey. Jadi kita juga perlukan batting ataupun kain gam. Okey. Ukuran dia. Okey, ini ukuran dia 5 kali 5 inci. Okey, 1 keping. Okey, memandangkan selalunya patchwork ni orang banyak buat menggunakan mesin jahit. Tapi hari ni Kak Ida akan ajar teknik punya jahitan tangan supaya semua orang boleh buat. Okey. Okey, jom kita mula ya. Okey, mula-mula kita ambil batting. Batting ataupun kain gam ya. Kain batting atau kain gam. Selalunya batting kain gam ni dia dah ada gam di belakang. Okey. Apa yang macam Kak Ida guna jenis pelekat stiker, stiker batting. So lagi memudahkan kerja. Jadi okey. Okey, mana nak dapat stiker batting ni Kak Ida? Okey, stiker batting ni boleh banyak dijual sama ada melalui Shopee ataupun daripada syarikat supplier yang jual barang-barang jahitan yang ada alat-alat. Okey, lebih memudahkan lah. Kebanyakan orang yang buat bag dia akan guna stiker batting sebab kerja lebih mudah. Okey, so kita buka. Okay. Ambil sekeping daripada kain yang 6 pieces, 6 keping tadi. Okey. Okey. Kita tampal di bahagian belakang ya. Ini belakang, ini hadapan ya. Okey. Okey. So kita tampal. Okey kawan-kawan, untuk bagi mereka yang tak ada kain batting tu, okey, ialah sebab sekarang ni live. So kita nak dapat di kedai jahit pun susah. So apa yang kita buat adalah kain batting tu tujuan dia adalah untuk keraskan kain tu sebab kita nak buat dia punya lapis. Alright, so bagi mereka yang tak ada, tak apa. Jangan susah hati. Pergi beli dulu barang-barang, nanti bolehlah you all buat. Okay, sekarang kita buat tutorial dia dulu. Alright, don't worry. Macam saya punya batting ataupun kalau tailor kita akan panggil dia interfacing. Kalau untuk buat baju kurung ataupun baju Melayu untuk bahagian leher, kita akan gunakan tu untuk dia punya nak potongan tu. So dia ada beberapa jenis. Okey, dia ada beberapa jenis, ada tebal, ada nipis. So kalau untuk craft biasanya kita akan ambil yang keras. Okey. Untuk yang keras dan yang dengan kaedah tu pun dia punya jenis ketebalan dia agak tebal. Okey, bukan yang nipis. So ambil yang tebal untuk kita buat craft. Alright, so dengan saya ada yang untuk buat leher tu kita perlu iron dia dulu. So memandangkan saya tak dapat pergi dekat iron, so tak apa, tak jadi masalah. So kita akan tunjuk kita akan tengok pada kaedah punya hasil kerja. Saya punya nanti
Sebab ni first time saya buat dengan Kak Ida, cuma dia bagi bahan-bahan dan saya akan lakukan. So bila saya orang kata bila nak buat benda ni iron agak jauh tapi tak apa. Saya menggunakan alternatif cara saya sendiri. So maknanya ada dua cara. Satu cara Kak Ida, satu cara saya. Alright? So okay Kak Ida teruskan. Okey. Jadi sebelum tu Kak Ida akan tunjukkan design yang kita nak buat hari ni ya. Okey, ini adalah design hasil dia, end product dia. Okey. So, jadi kita menggunakan satu kain belakang, satu kain di dalam dan 4 kain di luar. So, itu yang kita cakap perlu sediakan 6 keping kain. Okey. Okey, seterusnya daripada sini kita ambil satu lagi, sekeping lagi. Okey. Kita cuba letak di atas batting tadi. Pastikan ukuran adalah sama. Seterusnya, untuk yang seterusnya adalah batting yang seterusnya yang 4 keping. Okey, kita lipat 2. Lipat 2. Okey, jika nak cantik, kita gosok lah. Okey, sekejap memandangkan Kak Ida ada portable iron dengan mini iron. So, kita gosok. Mini iron dengan ironing pot boleh juga didapati di Shopee ya. Supaya memudahkan. Okey. Okey, so kita akan dapat 4 keping yang tadi gosok, yang sudah dilipat 2. Okey. Seterusnya ambil salah satu. Okey. Ini sekarang kita nak letak atas kain yang sebagai tapak tadi. Okey. Pastikan bahagian yang bersambung, bagian yang terbuka ya. Okey. Okey, ini bagian terbuka, ini yang bagian bersambung. Bahagian yang bersambung berada di bahagian dalam. Okey. Okey. Seperti ni. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya, ambil yang kedua. Selalunya Kak Ida akan pusingkan kain supaya tak confuse. So, jadi ambil cara yang sama, bahagian yang bersambung adalah di dalam. Jadi kita letak di atas. Okey, kita buat pada yang seterusnya. Yang ketiga. Okey, selok je sambil kita buat pin supaya dia tak lepas. Kak Ida, tunjukkan sikit you punya tu. Tunjuk sikit dekat kamera you punya tu. Tunjuk sikit. Okey, alright. Okey, nampak tak? So, maknanya ada 2 keping. 3 buat masa sekarang. So, ini yang baru Okey, so ini adalah tapak. Jadi, inilah yang pertama. Mesti kita ulang balik sekali Okay. Sebab dekat bawah tu tak berapa nampak. Sebab ada tu kan. Okey, alright. Okey, now clear. Okey, ini adalah yang pertama. Pastikan bahagian yang bersambung di dalam. Okey, jadi bila kita nak letak yang kedua, kita just pusing dan kita letak yang kedua di atas yang pertama. Okey, sebelum tu kita secure dulu ini dengan pin. Okey, macam tu. So, kita teruskan dengan yang ketiga. Ya. Okey. Jadi. Okey. Yang terakhir. Okay. Ini adalah yang terakhir. Okey, kita letak pada atas yang hijau. Yang hijau ya. Yang hijau ya. Seperti ini. Okey. Jadi tadi warna biru tadi hilang kan? Warna purple tadi hilang. Okey. So apa yang perlu adalah
lipat sedikit, angkat yang purple tadi, letak yang biru di bawah supaya dia akan kelihatan 4 squares. Okey. Itu perlu pin-pinkan dulu ya Kak Ida? Selok je pin lah. Ataupun kita boleh pakai clippers. Okey. Okey. Itu pun boleh jadi. Boleh clippers. Jadi sebab kita guna pin ataupun clippers sebab kita nanti nak jahit tangan keliling coaster ni. Yang untuk sambungan tu adakah kita perlu jahit tangan atau bagaimana? Maksud kita yang sambungan ni. Yes. Okey, yang ini kan tadi bekas lipatan. Okey, dia belum jahit lagi lah. Memang tak jahit. Maksudnya, Okey. sebentar ya. Ini kain yang sekeping tadi. Okey, kita Okey. cuba lipat dua. So, lipat dua saja. So, bahagian yang tak dipotong. Okey. Maknanya ukuran dia adalah 5 inci ke? Maksudnya ukuran dia adalah 5/3 inci. Ya, inci. Okey. Saya terpotong 5 kali 5 cm. Patutlah contek je. Kenapa Kak Ida punya kain besar, saya punya kecil? Okey, tak apa. Teruskan. Mana dah saya punya kecil? Itulah Kak Ida pun nampak tadi cenonek dia. Inci. Allahu Akbar. Inilah dia dah lah tadi pagi tadi. Tadi kita ada masalah teknikal. Yang ni bukan teknikal tu sebabnya internet kita pun pening kepala sebab saya salah potong. Okey, tak apa. Kita teruskan cakap dah. Itulah cakap tadi kan kita boleh imagine. Okey, so dia akan jadi macam ni ya. Dia jadi post. Okey, lepas tu kita ambil pensel dan pembaris. Okey. Kita suka pakai pembaris patchwork ya sebab dia senang. Okey, jadi kita buat line keliling untuk kita buat jahitan. Okey. So kita guna 1 cm sahaja setiap line. Okey, 1 cm sebab saya tak dapat teruskan sebab saya punya cinonek sangat terlampau kecil. Orang suruh buat guna inci, saya guna cm. Tu sebab saya heran kenapa saya punya aduh. Okey, so sekarang 1 cm. Okey, apa yang kita buat adalah kita akan guna jarum untuk buat jahitan keliling ya. Kita guna backstitch. Okey, senang. Okey. Kita akan cuma tunjuk view. Nanti kita akan teruskan dengan yang lain. Okey, backstitch. Kalau bahasa Melayu dia dipanggil apa kalau backstitch? Jahitan apa tu? Bukan kia. Kejap saya check backstitch Lupa dah cikgu. Dah duk pakai backstitch je. Saya terus Google ni. Terus Google apa ke backstitch in Malay. Line internet saya agak tak memberangsangkan hari ini. Allah, dia kata jahitan belakang. Okey, backstitch ni ini Google Translate, saya minta maaf lah, mungkin tak berapa tepat. Okey, mungkin Kak Ida boleh tunjuk sikit pada kamera backstitch tu. Kalau kamera saya, apa boleh juga kot kamera saya. Sekejap. Okey. Okey, tu dia Kak Ida tunjuk backstitch tu bagaimana. Okey. Backstitch pakai 1 lembar benang ke 2 lembar benang? 2 lembar.
dua Okay, lembar. alright. Okey, backstage ni adalah kita mula-mula kita daripada hadapan kita cucuk ke Okay, belakang. Okey. okay. Lepas tu daripada belakang kita ambil jarak dalam 2 mm atau 3 mm. Bergantung pada besar kita nak buat ya. Okey. Cucuk ke hadapan. Okay, Okey. Jadi okay, jadi sekarang benang di hadapan kan? Okey. okay. Okey. Jadi ada ruang Right. antara benang dengan the first simpulan tadi. Betul? Jadi kita jahit ke belakang ke simpulan tadi. Saja. Kita jahit ke belakang. Okey. So dia akan jadi macam tu. Dia macam ke depan, ke belakang. Saja macam ni je. Kita tengok ya. Okey. Ini adalah benang yang pertama masuk. So dia yang simpulan kita di atas. Lepas tu dia akan pergi ke belakang. Dia akan masuk di tempat yang kedua, jarum keluar. Lepas tu tarik benang ke belakang. Ke sini, balik. So dia akan jadi dekat sini. Betul je. Betul. Betul. Okay. Betul. Okay, backstage. Okay, nanti saya sendiri akan buat sedikit tutorial tentang apa itu backstage. Okay, alright. Tunggukan video di Ratu Manik Marlina. Okay, macam tadi kita nampak komen daripada Cempaka Sari ataupun silap saya Kak Maya. Okay, untuk kita nak buat tunjuk balik mungkin tak sempat sebab kita tengah live sekarang ni. So kita tak go back, tapi mungkin boleh tengok live ni semula. Alright, so untuk cara penyusunan kain. Sebab apa Kak Ida dia nak tunjuk seterusnya ada lagi step-step yang kita nak buat. Okay? Alright, so teruskan Kak Ida. So saya tak dapat teruskan sebab salah ukuran. Okay, tak apa Kak Ida tunjuk. Sambil Kak Ida tunjuk tu, Kak Ida kena tunjuk dekat kamera sebab agak jauh sikit. Boleh. Boleh ya. Okay, dekat. Alright, Okay. Alright. Okay. So basically, untuk jahit keliling akan mengambil masa. So, jadi teruskan jahitan keliling square yang kita tanda tadi ya. Okay. So, jadi bila dah jahit, dia dah penuh, dia akan di belakang dia tak cantik tak apa untuk backstage. Okay, right. Okay. Dia memang akan bertindih-bertindih. That one is okay. Alright. So jadi bila kita dah siap, kita dah tunjuk dengan kain lain dah. So bila kita dah siap, dia dah jadi macam ni. So dia dah jahit keliling ya. Okay, alright. Okay. So apa yang kita perlu sekarang dah sampai proses untuk seterusnya. Yang mana sebab kita nak terbalikkan dia, bahagian ni kita akan terbalikkan. Jadi kita potong dulu sikit di bahagian tepi bucu. Di bahagian ni ya. Kita potong. Setiap bucu kita potong potong dan potong. Okay. So dia akan jadi begini. Okay. So sekarang bahagian ni kan dia boleh buka tau. Okay. Dia boleh terbuka. Okay. Maknanya kalau kita dah jahit sekeliling tu, so kita tinggalkan sedikit ruang untuk kita terbalikkan kain tu tak perlu teacher. Sebab kita dah susun tadi, lipatan dia dah memang ada ruang di dalam. Oh, lipatan yang tengah tu Okay, understand. Jadi tak perlu tinggal. Jahit terus saja. Jahit semua. Keliling, alright. Okay, and then lepas tu potong bucu supaya memudahkan kita ratakan bahagian bucu. Okay, alright. So, seterusnya yang bahagian yang lipatan yang terbuka terbuka tu, apa yang kita buat, kita cuba terbalikkan dia macam ni. Terbalikkan ke sebelah sana. Okay. Maknanya kita nak jahit tadi tu di bahagian yang belakang. Betul?
Maksudnya Orang kata kalau bahagian depan dia ni adalah bahagian cantik yang color terang. So bila kita jahit tadi tu adalah di bahagian belakang dia. sebenarnya teacher, kain dia akan jadi sama warna sebab dua lipatan. Depan dan belakang adalah sama. Oh, okay, right. Okay. So tadi kan kita susun macam ni kan. Okay, So right. dia memang ada ruang yang ini. Okay. So jadi apa yang kita guna buat, kita terbalikkan the whole piece semua. Terbalikkan. I see, okay. Okay. Balikkan semua. Okay. Jadi, kita betulkan buku dia. Okay. 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 Jadi, untuk mencantikkan dia tu, tepi-tepi buku dia ni, supaya dia cantik, sama ada menggunakan stelito ataupun boleh tolak dengan gunting saja. So, jadi senang tolak dengan gunting supaya, tapi janganlah sampai terkoyak. Sama juga penggunaan pelan-pelan tolak pelan-pelan supaya dia punya bucu tu lebih cantik Alright. Okay. Okay, seterusnya dia dah jadi. Dah siap, belum lagi. Gosok saja. Ya, ini consider dah siap satu. Okay, very simple, very straightforward. Maksudnya kalau anda tak ada mesin jahit, anda masih boleh buat. So it's not impossible. So macam yang ini, kita guna batting supaya dia lebih gebu dan tebal. Supaya bila kita letak alas, dia jadi lebih gebu. Tapi kalau misalnya, kalau nak buat yang menggunakan kain gam sahaja, pun tak jadi masalah. Jadi kalau misalnya, kalau tak fikir nak buat dan jual atau bagi hadiah, seloknya buat 6 keping, supaya untuk the best is for table for 6 lah. Kan, 6 keping, buatkan satu set, pack nicely and boleh hadiah pada satu-satu pun. Alright. So maknanya bukanlah coaster namanya, dia maknanya pelapik. Boleh kita kalau kita guna tebal batting dia, kalau nak guna interfacing saja pun boleh. Itu jadi sebagai boleh jadi placemat. Kalau kita buat besar, saiz besar, kita boleh jadikan dia sebagai placemat. Okay. Kalau kita buat saiz kecil-kecil macam ni, macam yang Kak Ida buat, kalau macam saya mungkin tak boleh, tak tahulah nak bubuh apa, tersilap. Orang kata 5 inci, saya buat 5 cm. Okay, kesilapan saya lah sebab agak-agak busy sikit kan. Okay, alright. So untuk itu boleh dijadikan untuk letak teko, letak periuk. That will be good. Perbezaan dia adalah saiz. Sebab ada yang buat besar daripada 5 inci, dia buat besar, jadi dia boleh buat alas pinggan makan. Jadi macam pot holder lah dipanggil. So jadi itu keistimewaan patchwork. Tak semestinya anda perlu ada 1 meter kain untuk buat sesuatu, tapi sekurang-kurangnya adalah suku meter ataupun suku yard. Itu pun dah diconsider as purchase atau remnants. Betul. Kalau kain-kain yang kecil-kecil macam ni pun boleh juga. Boleh. Okay. Cantum-cantum dulu. Betul. Yes. Maksudnya kain yang pecah-pecah, cantum-cantum dulu. Dah besar. Yang baru potong ikut ukuran. Dan lepas tu baru buat. Lagi cantik. Sebenarnya. Okay. So janganlah you all susah hati kena pergi kedai kain. Terus terang saya cakap kedai kain tak buka. Sebab macam saya nak buat classes secara online ni agak menjadi kekangan untuk saya mengajar sebab kedai kain tak buka, kedai jahitan tak buka. So saya menggunakan apa yang ada dekat rumah. So itulah dia. Alright kawan-kawan, iaitu yang pertama. Hari ni Kak Ida dia nak share dengan kita dua benda. Dia beritahu saya satu je rupanya, tapi dia kata di atas apa orang kata ada masa ni
dan juga dia rasa sikap tanggungjawab untuk berkongsi lagi ilmu tentang apa patchwork ni. Kak Ida nak tunjukkan lagi satu Kak Ida ya. Ya, betul. Okey. Okay, alright. So kita tengok apa yang Kak Ida. So saya tak dapat ikut Kak Ida sekarang ni sebabkan benda ni surprise. Lepas tu, so ini adalah surprise kepada anda. So okay, kita tengok masih sama-sama kita tengok apa yang Kak Ida cuba lakukan. Mungkin kita boleh besarkan slide Kak Ida dan saya kecilkan supaya ramai lagi boleh tengok. Okey. Okey Kak Ida, apakah barang-barang yang diperlukan? Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan-bahan yang sama macam tadi, ukuran yang sama, kuantiti yang sama. Ukuran 5 3 suku inci kali 5 3 suku inci untuk kain 6 keping. Lepas tu satu backing berukuran 5 inci kali 5 inci ataupun kain gam ya. Okey, ini adalah design square. Okey, jadi yang Kak Ida akan tunjuk cara seterusnya adalah design segitiga. Okey, simple teknik. Teknik betul-betul yang sama. Okey. Cuma perbezaan dia adalah cara letak kain sahaja. Okey. Okey. Kita ambil satu kain di bawah seperti biasa, letakkan satu backing di atas. Okey. Ambil lagi satu kain yang sama saiz di atas. Okey. Untuk kita jadikan 3 segi seperti ni. Okey. Kain yang saiz yang sama tadi kita lipat 2. Okey, sekarang kita lipat bucu bertemu dengan bucu. So dia akan jadi jadi 3 segi. Betul. Okey, seeloknya kita ayunlah gosok sikit supaya lipatan lagi cantik Okey, apa yang kita perlu buat adalah kedudukan kain. Macam tadi, bahagian yang tak dipotong adalah di dalam. Okey, terusnya apa yang kita buat, kita ambil bucu kain. Saiz yang sama 5 kali 5 inci Alright. Cun. Actually kain 5 3 suku inci kali 5 3 suku inci. Kain gam dan kain batting tu 5 inci cikgu. Okey. 5 suku, 5 3 suku. Alright. Teruskan Kak Ida. Okey, jadi bila kita dah dapat 3 segi ni, bahagian yang tak bersambung adalah di dalam. Jadi kita okey. So dia nampak tak kawan-kawan? Okey. Jadi kita pin. Okey. Nampak. Cantik. Alright. Kita pin yang pertama. Okey. Ini adalah kain yang kedua Kain pertama ni yang kain kedua. Okey, ni kain yang kedua Okey, kain yang kedua. Kedua. Okey, alright. So, daripada sini tadi kita pusing. Jadi kedudukan dia adalah di sini. So dia dah jadi 2. Satu. Yang ini kain yang kedua. Ini adalah kain yang pertama tadi. Okey? Okey, alright. Okey, kita pin. Terus dia kita ambil kain yang ketiga macam tadi, lipat 2, lipat segitiga. So jadi sekarang kita letakkan di sini. Maksudnya bucu dia perlu berada di sini. Okey. So kita pilih di sini. Pada saja kedudukan design 3 segi itu dah ada.
Okay. Okay, alright. Okay. Okay. Untuk yang last, untuk yang terakhir sama. Okay. Ini lipatan sambungan. Okay. Okay. Kita ambil bahagian atas, yang last. Okay, kita letak di sini. Okay. Kalau kita tengok, bahagian yang mula-mula tadi hilang kan? Okay, Tak apa nampak. yang perlu? Jadi, kita lipat sikit, angkat kain yang last tadi. Okay, kita buang dia dulu. Kita angkat dia. Kita letak yang kain last tu di bawah. Tindihkan dia. Ya, betul. Tindihkan dia. So, dia akan Alright. jadi design kita sendiri. Okay, teknik seterusnya adalah sama. Tandakan buat 1 cm keliling untuk jahitan. Menggunakan teknik yang sama, jahitan backstage atau jahitan belakang. Bak kata Google. Jahitan belakang, kita tak tahu. Alright. Okay, jahit keliling macam seperti tadi ya. Okay, alright. Okay, jadi bila dah jahit tu, sebelum kita terbalikkan, kita potong bahagian bucu supaya bila kita terbalikkan dia agak jadi cantik. Okay, teknik terbalik adalah sama. Okay, daripada belakang tadi, kita terbalikkan dia ke hadapan. So, jadi siap untuk bentuk segitiga. Okay, mudah je. Nampak Mudah kita je. hanya beberapa minit je dah boleh buat satu. Kalau kita dah mahir, rasanya tak sampai 15 minit kita dah boleh buat satu dan juga kita boleh buat banyak untuk dijadikan hadiah macam Kak Ida cakap tadi lah. Betul. Sebab kadang-kadang benda craft tangan daripada hasil craft tangan kita lebih bermakna ataupun tinggi nilai dia bila kita buat sendiri dan bagi kat orang. Kepuasan pada diri kita itu lain daripada lain. And then dia eksklusif sebab takkan dia dapat jual di Shopee atau di mana-mana supermarket ke apalah. Betul. Sebenarnya satu lagi kegunaan dia, kalau cikgu tengok di bahagian ni kan dia boleh buka. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan daripada tutorial yang dikongsi, dia ada kegunaan dia. Seperti kalau ikutkan orang putih lah kan. Dia selalu minum wine ataupun champagne menggunakan stem glass. Okay, betul. Yang ada tapak. Jadi jika dia nak pakai placemat ataupun alas gelas atau alas cawan ni, dia akan masukkan bahagian tapak tu di dalam ni. Selitkan di salah satu. Tak ada di dalam semua. Maksudnya betul-betul di tengah-tengah. Supaya dia lebih stable. Kalau dia masukkan satu, seperti dia mungkin tak stable. So dia akan masukkan semua tapak gelas tu dan yang terdirikan. Jadi itu salah satu kegunaan dia lah. I see. Wow. So hari ni kita dah belajar 2 design yang simple tanpa penggunaan mesin jahit. So kita harap semua kawan-kawan semua boleh cuba and mungkin boleh share dekat FB kita nanti hasil-hasil yang kawan telah buat. Tag kita lah. Ya. Okay. Alright. So agak senang nampak tak? Itu yang saya katakan bila kita buat craft tangan ni tak semestinya tak semestinya kita perlu semua ada kita punya bahan-bahan dan peralatan. So dengan apa yang ada juga kita boleh orang kata boleh buat dekat rumah. So sila hari bulan kalau katalah baju yang lama tu maklumlah sebab kita PKP kan duduk kat rumah pun tak keluar mana-mana. Baju lama tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Baju tu mungkin mengecil atau mengecut. Bukan salah anda. So bila dia tak boleh pakai, so kita boleh gunakan baju tu ataupun kain lama kita tu untuk dijadikan craft seperti mana yang Kak Ida ajar. Macam saya selalu tekankan juga,
benda yang kita kongsikan dan saya bawa panel-panel ni semua mereka yang pakar, tapi mereka tidak ajar sesuatu yang susah. Mereka akan ajar sesuatu yang senang dan mudah didapati. Tengok macam Kak Ida kata tadi, saya rasa macam susah. Sebenarnya tak susah. Salahnya sebab diri saya yang kesilapan. Sebab saya telah meletakkan minda saya sesuatu yang benda yang sambung-sambung. Dan juga minda saya mengatakan benda tu susah. Sebenarnya kalau anda jadi seperti saya, dah letak benchmark ataupun apa orang kata pemikiran saya mengatakan bahawa benda tu susah, ia akan menjadi susah. Tapi hakikatnya tengok kaedah kita ajar kan simple. Nama apa kita tak panggil lah mereka-mereka ni semua sifu lah, guru lah, coach lah, apa tidak. Mereka adalah pakar dalam bidang mereka. Betul Kak Ida kan? Dalam grup kita macam-macam kepakaran yang kita ada. Contohnya Kak Ida boleh buat seni kreatif tu. Saya tak pandai, tapi Kak Ida ajar saya dan juga ajar kawan-kawan kat luar sana tu untuk buat apa orang kata benda yang mudah. Betul? Alright. So kita pun nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Ida sebab hari ni kita boleh juga live hour. Sebab apa? Sebab benda yang kita buat tu terlalu mudah. So Kak Ida, tunggu saya punya hasil nanti. Sebab memandangkan saya dah ada sedikit kesilapan bagi maafkan saya Kak Ida, saya tak dapat challenge Kak Ida. Kak Ida adalah juara. Anda adalah pakar dan saya apabila saya dicabar saya terus kecut sebab apa? Arahan tidak diterima dengan betul. Alright. Tak apa kawan-kawan, hampa jangan gelak dengan cik. Janji cik lawa, cik pakai pink hari ni. Pink tau. Alright. So memandangkan kita nak dekat raya ni Kak Ida, Kak Ida ada apa sepatah dua kata je? Sepatah dua kata kau ada apa-apa nak ucapkan raya haji ni upcoming? Silakan. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Dengan keadaan sekarang dengan COVID-19 ni, kita harap semua dapat menjaga kesihatan, jaga sendiri-sendiri, keluarga dan anak-anak. Jadi kita perlu positif terhadap apa yang kita lalui kerana apa yang berlaku ini adalah dengan ketentuan Allah. Allah sayang kita semua. So jadi sempena nak menyambut Aidiladha ni, kita ingin mengucapkan selamat Hari Raya pada semua. Walaupun tak ada sambutan, tapi kita boleh still sambut bersama keluarga tersayang sebab sekarang lebih senang dengan teknologi, dengan video call dan sebagainya. So jadi dengan itu juga kita mohon maaf jika ada sebarang kekurangan pada kelas hari ini sebab yang cantiknya, yang eloknya adalah daripada Allah SWT. Tapi yang kurangnya adalah daripada kita sendiri. InsyaAllah kita akan di masa akan datang kita akan perbaiki untuk buat yang lebih terbaik buat semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, alright. Thank you Kak Ida. Alhamdulillah, itulah dia. Walaupun kita tak, apa orang kata, kita tak merayakan, tapi kita meraihkan dengan kita duduk di rumah. Dan hati-hatilah semuanya. Banyak saya dengar macam semalam tu 2 hari lepas 47 kematian, 47 van jenazah menunggu jenazah untuk apa orang kata dikebumikan. So sama-sama lah kita sedekah Al-Fatihah dan juga berdoalah, tak kisahlah Cina ke, Melayu ke, India ke, Mak Saleh ke, apa ke, masing-masing tolong jaga diri, tolong jaga diri. Alright, so saya juga ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Okay, alright. Kita boleh, nanti kita akan merayakan dalam Zoom saja ataupun di dalam secara online saja dengan kawan-kawan. Saya pun tak adalah masak kuih, tak ada apa sebab saya bukan sangatlah peminat kuih, tapi kalau bab masak rendang tu apa, insyaAllah saya akan buatlah. Dan juga saya ada tempah burasak, first time dalam hidup saya raya haji nak makan burasak dengan, insyaAllah saya akan buat rendang. Kerang susah dapat, jadi maka terpaksalah buat rendang daging. Kau tak tahulah lagi, tengok macam mana. Alright, so kawan-kawan jangan lupa like dengan and share Ratu Manik Marlina. So sebab apa, banyak program yang akan kita showkan dan akan kita share kepada anda semua.
Alright Kak Ida, nanti Kak Ida ambil gambar, Kak Ida bagi dekat saya gambar tu sebab apa nanti kita nak post dekat Ratu Manik Marlina. Apakah Okey. yang kita belajar pada hari ini? Alright, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana. Alright, terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada kawan-kawan di luar sana. Sama-sama kita meraihkan. Jaga diri, okay? Alright, thank you so much and okay, kita end kita punya live. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan kita nak buat apa? Kena tunggu. So, alright, kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye.